Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bersiaran untuk membincangkan beberapa isu-isu semasa. Jadi, rakan-rakan yang sudah bersedia pada hari ini, bolehlah kita mulakan dengan sesi soal jawab. Kalau ada sebarang persoalan daripada mereka-mereka yang berada di rumah, boleh terus masuk dalam ruangan komen. Saudara Fadli akan membacakan soalan-soalan daripada netizen daripada ruangan komen bersama dengan saudara Faris, insyaAllah. Tengok. Okey, sila. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Okey, menurut kenyataan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini, dia mengatakan bahawa Barisan Nasional dan Perikatan Nasional sudah mencapai kata sepakat untuk tidak bertanding di kursi sama ada dalam pilihan raya umum PRU15 akan datang. Ini bagi mengelakkan pertumbungan tiga penjuru. Katanya kerana PAS yang membentuk bersama dengan UMNO dalam Muafakat Nasional adalah juga anggota PN tu. Yeah. Dan dalam masa yang sama tu, dia kata masing-masing kena guna logo masing-masing lah. PN satu logo, Barisan Nasional satu logo. Jadi apa implikasi dia tu nanti pada pengundi-pengundi ni? Dia agak rasa akan keliru tu. Pertama sekali, kalau misalnya benar bahawa UMNO akan menyerahkan kursi-kursi yang UMNO tandingi pada pilihan raya umum yang ke-14 kepada pihak bersatu, maka saya nampak inilah bakal menjadi kemusnahan kepada UMNO. Dan UMNO selepas ini akan ditempatkan di Muzium Negara sebagai sebuah satu parti politik yang bakal ataupun yang pernah menjadi parti pemerintah selama 61 tahun, kurang cemerlang pada tahun 2014, bertanding 122 kursi tetapi memenangi lebih kurang 48% daripada jumlah kursi yang ditandingi, iaitu pada 2014 memenangi 54 kursi daripada 122. Jadi kalau UMNO bertanding bersama-sama dengan bersatu sebagai sebuah pasukan, tak kiralah logo UMNO ke logo BN ke, maka akhirnya jumlah kursi yang UMNO tandingi lebih kurang berbanding dengan jumlah kursi yang dimenangi pada pilihan raya umum yang ke-14. Saya menjangkakan daripada 122 kursi yang UMNO bertanding, 30 terpaksa diberi kepada PAS, 40 mungkin akan diberikan kepada Bersatu, dan hanya tinggal 52. Jadi apa guna kerjasama dengan Bersatu yang akhirnya menyebabkan UMNO hanya boleh bertanding 52 kursi. 52 kursi, menang berapa kursi kita tak tahu lagi. Apabila kita tidak lagi menjadi sebuah parti yang bertanding di semua kursi, seperti mana pada tahun 2014 Barisan Nasional bertanding di 222 kursi. Kali ini kalau campur dengan BN, saya dipahamkan lebih kurang hanya 81 kursi yang nak diberikan kepada Barisan Nasional. Tolak MIC, tolak MCA, kursi UMNO habis kuat pun lebih kurang dalam 52 kursi saja paling banyak pun. Jadi ini menunjukkan bahawa belum bertanding pun prestasi UMNO akan lebih buruk berbanding dengan pilihan raya umum yang ke-18. Saya nak komen banyak pun tak guna sebab bagi saya orang-orang dalam UMNO ni semua ada otak, ada akal lah. Tapi kalau inilah keputusan yang diambil oleh pihak parti, saya secara peribadi sangat-sangat kecewa lah. Bagi saya, ahli telah membuat keputusan yang salah apabila kita mengambil pemimpin-pemimpin yang, minta maaf cakap lah, saya cuba nak elak, tapi kalau inilah yang nak dilakukan oleh kepimpinan UMNO hari ini, menyerahkan kursi UMNO kepada Bersatu, saya tak nak komen banyak lah. Cuma saya akan pastikan bahawa Muhyiddin tidak akan menang
dengan mudah dipaguh. Kerana saya sendiri akan memastikan bahawa beliau tidak akan menang tanpa bertanding. Maknanya kita akan letak calon kita. Kalau terpaksa saya sendiri bertanding di Paguh, saya akan bertanding di Paguh. Bagi saya ini dah tak ada pilihan dah. Kalau terpaksa juga mereka nak menjual kursi-kursi UMNO ni bagi pada Bersatu, di mana tempat yang Bersatu bertanding, memang kita tak ada pilihan, kita kena letak calon-calon kita. Calon-calon yang terdiri daripada mereka yang pro muafakat nasional, iaitu kerjasama antara UMNO dengan PAS saja. Tanpa Bersatu. Saya sedih lah mendengar benda ni. Kita cakap pun tak guna, kita berada di luar. Jatuh bangun UMNO ni terletak pada tangan ahli-ahlinya. Tapi ahli-ahli tak boleh buat apa. Sehinggalah pemilihan yang akan datang. Tapi pemilihan yang akan datang pun sudah tak boleh buat apa. Sebab apa? Sebab pilihan raya akan berlaku sebelum pemilihan. Pemilihan pada tahun depan pun sudah pasti tidak akan berlaku. Kerana mesyuarat agung yang sepatutnya berlaku pada tahun ini di peringkat bahagian, di peringkat pusat, sudah pun dipospon kepada tahun depan. Maknanya tahun depan hanya akan berlaku perhimpunan agung di peringkat bahagian dan juga peringkat pusat sekitar bulan 6. Jadi bagaimana mungkin mesyuarat agung tahun depan yang ada pemilihan nak dibuat pada tahun yang sama. Ini maknanya paling cepat pun dia boleh buat ialah hujung tahun depan. 2 kali buat mesyuarat agung dalam 1 tahun. So dalam erti kata lain dah tak ada harapan lah. Dah tak ada harapan nak membetulkan UMNO lagi. So terpulanglah, kalau dia orang ni nak hancurkan UMNO, buatlah apa yang patut. Ahli pun nampak macam tak ada nak bangkit kan. Semua macam gembira je jadi baruah kepada Bersatu ni kan. So there's nothing much that I can say lah. Betul. Apa ni? Tapi dalam medsos, dalam media sosial hari ni, banyak akar umbi UMNO dan PAS banyak tak setuju dengan PN itu. Dia orang lebih suka pada MN tu. Takkan pemimpin-pemimpin kat atas ni tak nampak benda tu. Kalau ahli tak suka, ahli boleh buat apa? Ahli berani buat perhimpunan menentang. Ahli berani untuk membantah. Setakat bantah media sosial tak jadi apa. So akhirnya keputusan jatuh bangun parti ni terletak di atas tangan Presiden Parti. Kalau Presiden Parti masih lagi nak bawa kita ke gaung, kita tak boleh cakap apa. Jadi saya secara peribadi, setelah mendengar kenyataan daripada Naib Presiden UMNO ni, saya dah tidak yakin dengan UMNO lah. Saya tak nampak UMNO ni boleh lagi membela nasib rakyat. Kalau masih lagi nak jadi lembu cucuk hidung kepada Bersatu, tak, dia apa motif sebenarnya tu pemimpin ni? Dia tak ada motif apa-apa. Apa yang dia nak? Masalahnya kita tidak ada kepimpinan yang berani untuk berhadapan dengan pilihan raya secara bersendirian. Itu je. Kalau aku cakap lebih kan nanti orang marah. Betul tak? Sabar tak? Sabar. Okey. Kita pun cuba kontrol juga kan. Tapi nak buat macam mana? Apa pilihan yang kita ada? Tapi dah tahu Bersatu tu kan, memang parti yang khianati UMNO. Ditubuhkan untuk menggantikan UMNO. Ditubuhkan untuk memusnahkan UMNO. Sebelum bajet, cuba tengok. Bajet, Mahathir berdiri. Membantah bajet. Tapi sehari sebelum tu dia naik kereta, dia bawa kereta dia, ni Muhyiddin duduk sebelah. Kan? XC70. So apa cerita? Ini semua perancangan Mahathir untuk memusnahkan UMNO. Tapi kalau UMNO tak boleh nampak, kita boleh buat apa bro? Tapi alasan It's about time we got to think of something else. Alasan dia orang demi penyatuan perpaduan Melayu lah apalah tu.
Macam mana tu? Alasan tu boleh pakai, tak boleh pakai tu? Soalan ni agak bodoh untuk aku jawab lah. Minta maaf cakap lah. Hati ni menyirap. Kita boleh tenang, tapi tenang ada batasnya. Kalau dah tahu ni perancangan yang nak melingkupkan parti, kita nak cakap apa lagi? Takkan tak boleh nampak dengan apa yang Muhyiddin buat pada kita ni. Kita masih lagi nak bekerjasama. Apa benda ni? Apa tujuan dia? Ingat kes-kes boleh lepas? No way. No way. Tujuan dan matlamat dia ialah pecah belahkan kita. Pecah belahkan kita dengan PAS. Dah hampir berjaya. Hanya 3-4 orang PAS dia jaga. Macam Taqiyuddin At-Takiri dengan apa ni, Syamsuri. Hancur hubungan UMNO dengan PAS. Lepas tu dia jaga pula orang macam Anwar Musa, Isyamuddin. So apa nak jadi dengan UMNO? Ahli tak bantah ke? So kalau UMNO ni tak buat apa-apa untuk menyelamatkan parti dia sendiri, so kita yang dah kena terajang keluar daripada UMNO ni tak boleh cakap apa lah. Kita cakap pun tak berguna. I'm very very frustrated lah. Sebab Ali menaruh harapan yang sangat tinggi pada kepimpinan UMNO. Bila itu hari UMNO bagi kata 2, orang baru ada sedikit rasa, wah, UMNO ni anak jantan juga. Tapi bila dengar Muhyiddin kata bahawa dia dah berjumpa, berbincang hati ke hati, ditambah pula Datuk Zahid pula kata apa ni, jangan tuntut jawatan, jangan desak PM. Maknanya cukup menjaga Muhyiddin ni. So, apa lagi kita nak harap lagi? Ahli kat bawah ni celik, bijaksana macam mana pun tak berguna kalau kepimpinan yang di peringkat atas ni tak boleh. Saya tak tahu nak bayangkan apa benda yang dia orang fikir, kan? Cakap pun tak guna, bro. Jadi Datuk, dalam orang kata perkembangan yang macam ni tu, rasa-rasa Datuk lepas bajet ni isu KWSP moratorium ni, Datuk rasa macam mana, terlingkup ke? Rasa-rasa lah kalau dah ada perjanjian nak masuk pilihan raya secara bersama. Dalam erti kata lain, bersiap sedialah UMNO lepas ni akan jadi parti serpihan. UMNO akan hanya jadi parti kecil. Tak, maksud saya tadi yang tuntutan BNB, CBC apa tu? Kita buang tong sampah je lah. Buang tong sampah. Kau rasa dia orang nak perjuangkan lagi ke lepas ni? Yalah, kalau tengok gaya macam tak ada. Kau rasa dia orang nak memperjuangkan lagi? Kalau dia dah ikat perjanjian dah untuk masuk pilihan raya secara bersama. Sebarang tindakan mempertikaikan tentang KWSP yang dikata nak bagi kepada semua 8.2 juta orang, hakikat dia tak sampai separuh yang akan cukup syarat untuk mengeluarkan duit RM10,000 maksimum daripada KWSP. Adakah lepas ni UMNO akan perjuangkannya? Dalam keadaan mereka sudah memberikan kata setia untuk bersama-sama dengan bersatu. Apa lagi yang rakyat boleh harap lagi? Tak ada apa dah, bro. Ya, ada juga yang mengatakan bahawa sekiranya benda ni, kalau maknanya PN ni tak tubuh, perpecahan Melayu berlaku, PH akan ambil kesempatan. Tu macam mana tu? Kita jangan bengap sangat. Muhyiddin ni Mahathir hantar untuk pecah belahkan kita. Kita dengan PAS sudah berjaya dipecah belahkan.
PAS hari ini lebih dekat dengan Bersatu berbanding dekat dengan UMNO. Pertama. Yang kedua, di kalangan kepimpinan UMNO itu sendiri, lebih ramai yang setia dengan Bersatu, lebih ramai yang sanggup duduk bawah Muhyiddin yang mengkhianati UMNO ni berbanding dengan bergerak secara bersendirian bersama dengan Barisan Nasional. Itu belum lagi kalau tiba-tiba ada pula yang bersetuju, kita semua bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Cadangan tu sudah ada daripada PPBM. Kemungkinan besar BN akhirnya akan kekal bertanding atas tiket BN. Tetapi kalau BN bertanding atas tiket BN, daripada 122 kursi UMNO, yang UMNO akhirnya bertanding lebih kurang 52 saja. Yang BN bertanding lebih kurang 81 saja. So apa nak jadi dengan masa depan UMNO dan Barisan Nasional? So selepas ini, dengan kekuatan yang BN ada, bila kita bentuk pakatan masuk pilihan raya bersama Bersatu, maknanya Bersatu akan tumpang kekuatan kita, tetapi dia akan claim kursi-kursi yang dia menang tu kerana kekuatan dia. Kalaupun kita menang lebih kursi daripada dia, dia tetap jadi Perdana Menteri. Kalau sekarang dengan 13 kursi pun dia begitu kuat, boleh membuli kita, boleh tekan kita, boleh aniaya pemimpin-pemimpin kita, menggunakan mahkamah, menggunakan lembaga hasil dalam negeri. So bayangkan kalau lepas ini kursi dia lebih besar, dia cuma perlu tarik beberapa orang kita join bersama dia, bersama dengan Pakatan Harapan, mereka ada 2/3. So apa akan jadi pada UMNO ketika tu? Menangis air mata darah sekalipun dah tak berguna. Hari ini kita boleh bercakap lagi, tapi kalau dah cakap banyak kali pun masih tak faham bahasa, akhirnya punggung Muhyiddin juga yang dicari. Kita orang bawah ni tak boleh buat apa. Melainkan kita buat satu barisan kita sendiri, mana tempat yang UMNO gadaikan kepada Bersatu, di situ kita letak calon-calon kita. Tak payah pening kepala lah sekarang ni. Kita pun dah hantar borang mohon nak masuk UMNO balik, dan 6 kali tulis surat. Satu pun tak berjawab. Dia anggap kita macam kucing kurap. Sedangkan orang yang khianat pada parti tu, dia boleh hulur tangan persahabatan. Dia orang aniaya bekas presiden, dia orang aniaya presiden, dia orang aniaya beberapa orang MT, pun kita masih sayang kat dia, tak boleh lepaskan dah kapan abah engkau ni. So what else can you expect from this party? So jadi macam mana tu? Ada ramai yang bertanya Datuk ni apa? Tak apalah, kita serah pada Allah Ta'ala je. Semoga Allah Ta'ala buka hati pemimpin-pemimpin UMNO ni supaya ada yang sedar. Okey tak? Kalau tidak, akhirnya rakyat akan tolak sekali lah. Bagaimana mereka tolak Bersatu, dengan UMNO sekali dia orang tolak. Tak boleh buat apa pasal sekarang ni UMNO ni orang macam Johari Ghani duduk dalam tu. Orang yang jiwa dia bersatu. Orang macam Anwar Musa. Orang macam Isyamuddin. Yang khianat pada parti ni hari ni mendapat tempat dalam kerajaan dan bersatu. Dalam kerajaan dan dalam parti. Kita tak boleh buat apa. Orang macam Khairi Jamaluddin, yang kata UMNO tak ada tokoh, lebih hebat daripada Muhyiddin Yassin, matanya dibutakan. So tak ada apa yang kita boleh buat. Saya bimbang, saya cakap tu terang, kalau berterusanlah begini sikap UMNO,
Silap-silap memang melingkup UMNO pada raya akan datang. So kita pertahankan UMNO bermati-matian pun tak guna. Kalau last kali longkang juga yang dipilih, kan? Kita cuba nak menyelamatkan, tapi So Datuk, ini kita cuba bersangka baik lah. Contohlah, adakah nak sangka baik apa lagi kalau Muhyiddin juga pilihan hati dia, kan? kot ada presiden ada strategi ke kot, mana kita tahu. Sambung. Itu dia sebagai strategi, saya tak boleh cakap apa lah. Saya dah puas menegur, akhirnya saya yang dicampak keluar, kan? So dalam UMNO ni dia nak suruh semua orang jadi yes man je lah. So dia orang pun nampak gembira bila kita tak ada dalam. Kita pun tak boleh tegur. Betul. Dan satu demi satu keputusan makin membawa kita terus ke laut. Nothing much lah we can do. Datuk, apa pendapat Datuk mengenai kenyataan Datuk Ismail Sabri hari ini mengenai jawatan TPM harus dibincangkan selepas bajet ni? Apa yang susah sangat pasal jawatan ni tu? Apa yang susah sangat sampai nak bincang lagi? Ini lagi satu soalan kau tak payah tanya aku lah. Apa barang UMNO nak tuntut jawatan TPM? UMNO patut jadi PM, PSPM saya faham. kan? UMNO patut jadi PM, bukan jadi TPM. So apa kejadah nak mohon, nak minta merayu pada Muhyiddin? Siapa Muhyiddin ni? Berapa kursi dia menang? Kita takkan tak sedar lagi kita buat mistake bagi dia jadi Perdana Menteri. Last kali apa jadi pada kita? Kita ditindas. Bukan setakat ditindas, dianiaya. Apa lagi kita nak expect? Nak bincang jawatan timbalan Perdana Menteri. Untuk apa? Untuk melingkup bersama dengan bersatu. For what? Mengarut kan semua. Ya, Datuk. Saya ada soalan. Ya. So, soalan saya berkenaan dengan timbalan Presiden UMNO kita, iaitu Tok Mat. Okey. Saya lihat beliau ni agak kekal senyap dalam isu-isu semasa sekarang. Saya rasa ramai pemuda-pemuda UMNO yang sebenarnya mengharapkan Tok Mat bersuara lantang untuk menaikkan semangat generasi muda. Apakah pendapat Datuk? Tok Mat kalau cakap banyak pun lah sekali Tok Mat kena pecat ke? Itu je. Kau beritahu aku kalau Tok Mat kena pecat, siapa boleh bertahan dengan Tok Mat? Tak ada siapa. Aku bantah tak ada orang bertahan dengan aku. Adalah 2-3 orang ahli MT yang support. Tak boleh buat apa, bro. Kalau dah hampir sebahagian besar tu mendakap Muhyiddin ni, tak boleh lepas Muhyiddin. Lebih rela bersama dengan Muhyiddin. Lebih rela terus semata-mata nak kekal duduk dalam kerajaan. Kena mengampu. So apa kita nak buat lagi? Cakap banyak pun tak guna, bro. Wasting time. Tok, ada I am telling you, if there is a very strong third force, don't be surprised. This third force might have a chance to be the next government. Don't be surprised. Kalau ikut macam ni lah, orang duk harap kat UMNO, duk harap UMNO akhirnya akan kembali menjadi kerajaan. Tapi UMNO lebih rela Muhyiddin jadi Perdana Menteri, kita jadi kuli batak Muhyiddin je. Tiba-tiba kita macam tak boleh berdiri di atas kaki kita sendiri. Apa nak jadi? Kita cakap lebih nanti orang kata kita emosi, orang kata tak respect pemimpin parti. Tapi dah macam ni. Dah macam ni. Sekejap orang rasa, UMNO betul-betul nak perjuangkan kita. Bila UMNO bawa isu moratorium, UMNO bawa isu KWSP,
Tiba-tiba UMNO bersedia bagi nyawa pada Muhyiddin dan terus kekal sebagai balaci Muhyiddin. Apa nak jadi dengan UMNO? Apa nak jadi? Tahu tak berapa ribu, berapa juta orang kat luar sana tu yang betul-betul frust tu. Frust. But what can we do? Ketua-ketua bahagian UMNO, kau rasa diorang ni akan menegur kepimpinan UMNO? Diorang tak akan cakap apa-apa. Sebab bila diorang cakap, mungkin ada 1-2 orang berani cakap. Tapi diorang ni confirm akan digugurkan dalam pilihan raya akan datang. So, akhirnya semua orang akan setuju apa juga kepimpinan UMNO buat, supaya mereka kekal sebagai calon MP, calon ADUN, baru dia boleh kekal sebagai ketua bahagian. Tapi percayalah, pemilihan yang akan datang ni berlaku selepas pilihan raya. Pilihan raya ni, Presiden UMNO akan pastikan semua orang dia akan tersenarai. Supaya orang-orang yang tersenarai ni, bila dia jadi ahli parlimen, dia jadi ADUN, dia akan mengambil alih kepimpinan bahagian. Jadi Presiden boleh kekal sebagai Presiden UMNO. What will happen to those who have been working for the past 2-3 years and at the end of the day, they are not made as the candidate? Apa akan berlaku? Kehancuran yang maha besar bakal berlaku pada UMNO pada pilihan raya umum yang akan datang. Orang yang bakal sabotaj parti, orang yang bakal frust, dah buat kerja lama, tiba-tiba tak ada tempat dalam pilihan raya, hanya untuk memikirkan tentang politik. Aku dah tak boleh nak cakap apa. Sekarang ni nampak gayanya kita serahkan kepada UMNO untuk jaga diri dia. Kita kena fikir cara lain, macam mana nak jaga rakyat ni. Kena buat platform baru, kita fokus jaga rakyat je lah. Itu je, tak boleh nak cakap apa. Kalau hari ni kata parti-parti politik ni semua dah macam ni perangai, dia tak payah fikir pasal politik lah sekarang ni. Kita buat kerja NGO je, habis cerita. Betul. Lama-lama orang dah tak ada apa benda dah nak harap dengan orang politik ni. 7 pilihan raya rakyat dah bagi isyarat yang jelas dia mahu Barisan Nasional balik. Tapi kalau Barisan Nasional pendirian dia mahu terus utuh menjadi baruah kepada Muhyiddin, there's nothing else that we can do. We create another line. Finish. Betul. Apa dia? Pasal habuan ke? Pasal ada netizen komen pemimpin nama tu. Tak. Habuan apa lagi kita nak? Habuan jawatan timbalan Perdana Menteri untuk 3 bulan boleh dapat apa? Habuan jawatan menteri lagi 3 bulan je kerajaan ni. Kalau kata COVID tak lepas pun, paling maksimum boleh pergi 6 bulan. So dapat apa? Tak ada. Habis kuat dia orang ni akan buat pilihan raya, sebaik saja selepas tempoh 3 tahun, supaya orang yang jadi wakil rakyat sekarang ni, jadi menteri sekarang boleh dapat pencen. Lepas tu dia orang akan buat pilihan raya. Paling lambat pun lepas raya, confirm pilihan raya. Dan masa tu UMNO dah jadi macam Golkar. Saya hari ni saya rasa berjuta rakyat Malaysia yang hancur hati dia bila akhirnya UMNO membuat keputusan untuk terus duduk bersama dengan Bersatu. Hanya kerana beberapa orang beberapa orang yang
memikir tentang soal diri dia, kita dipaksa, ahli-ahli UMNO, penyokong UMNO dipaksa untuk terima hakikat bahawa UMNO akan jadi parti yang kecil menjelang pilihan raya akan datang dan hanya akan menjadi sebahagian daripada kolusi di mana Muhyiddin lah pemimpinnya, Perdana Menterinya. There's nothing much that we can do. Okeylah, cukuplah hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.